بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan supaya kita di malam ini menghadiri majlis ini kita niat dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap waktu berlalu daripada kita ini dengan perkara yang bermanfaat, yang memperolehi dengannya pahala di hari kiamat. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak bagaikan gunung. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dan kita sementara Isya niatlah i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tuan-tuan, menerusi kitab Aujaz Mukhtasarat ini yang ia adalah dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita pada pertemuan yang sebelum ini kita membahaskan tentang beberapa perkara yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebut tentang azabul qabri, azab kubur, dan juga kenikmatan di dalam kubur. Wajib kita percaya tentang nikmat yang ada di dalam kubur dan juga siksaan di dalam kubur. Tak boleh mengingkari perkara tersebut. Orang yang mengingkari adanya azab kubur, kata Abu Mansur Al-Baghdadi, maka dia diazab di dalam kubur. Orang yang dia tidak percaya, mengingkari adanya azab kubur, hukumnya kafir dengan tidak ada khilaf. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Kalau orang tu dia tak percaya adanya azab kubur berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, maka seseorang itu dia jatuh di dalam murtad, keluar daripada agama. Kemudian pengarang kitab rahimahullahu ta'ala menyebut tentang pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Maka wajib kita percaya ada soalan kubur tu, wajib. Dan soalan kubur ni ditanya oleh dua malaikat, iaitu Munkar dan juga Nakir. Di sini ulama-ulama kita mengatakan berdasarkan beberapa hadis, Munkar dan Nakir ini datang dalam bentuk warna hitam dan kebiru-biruan. Asraqani aswadani azraqan. Dia warna hitam yang kebiru-biruan. Kata ulama, warna yang paling digeruni dan ditakuti ialah warna ini, warna hitam yang kebiru-biruan. Jadi ini warna yang paling menakutkan. Tapi ini tuan-tuan, orang yang takut ini ialah orang kafir dan juga orang yang pelaku dosa besar dari kalangan muslimin, ahlul kabair. Adapun orang muslim yang imannya sempurna, orang yang bertakwa, maka Allah teguhkan hatinya
dia gembira dengan pertanyaan kubur dan diberikan jawapan dengan jawapan yang baik. Maka bila ditanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man nabiyyuka, siapakah nabi kamu, wa ma qiblatuka, apakah kiblat kamu, maka mereka ini jawab dengan baik. Dan warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin didatangkan gambaran wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada dia, apa yang kamu kata tentang lelaki ini, iaitulah Rasulullah. Maka orang yang mukmin yang sempurna imannya, dia bersyahadah, lalu dia kata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, saya bersaksi bahawa dia hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Maka malaikat akan tunjukkan tempat dia. Kalau dia kafir, di sinilah tempatnya di dalam neraka. Yang sekarang ini Allah gantikan dia di tempat yang di dalam syurga. Maka si mukmin ini yang sempurna imannya melihat dua-dua tempat. Tempat di mana kalau dia kafir, di sinilah dia dihumbangkan di sini, dan tempat yang di mana dia telah beriman, di sinilah tempat yang dia bakal tinggal, itulah di dalam syurga Allah. Dua-dua dia dapat lihat. Beza dengan orang kafir. Orang kafir kalau ditanya tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga satu lagi orang munafik, maka bila ditanya tentang Nabi, dia kata, la adri, ambo tak tahu, saya tak tahu, kuntu aqulu ma yaqulun nasu fih. Dulu saya cerita, saya bercakap tentang dia, tentang Nabi ni, apa yang orang cakap tentang dia. Orang cakap tentang dia begini-begini, saya katalah begitu-begitu. Maka kata dua malaikat ini yang tanya, yang ditugaskan dengan pertanyaan kubur, dua-dua malaikat ini disebut dengan fatai al-kubur. Dua-dua yang datang sebagai penguji untuk di dalam kubur, ketika di dalam kubur. Maka dikatakan kepadanya, ma daraita wala talait, memang kami dah tahu kamu akan jawab lagu ni. Memang dah tahu dah, inilah jawapan kamu ni. Maka dipukul orang kafir dan munafik ni, dan dipukul dia dengan tukul daripada besi. Di mana pukulnya? Di antara dua telinga, di dahi lah. Dan kata ulama, tukul ini yang dia daripada besi, kalau dipukul pada gunung, maka hancur lebur gunung. Tukul ini, maka disebabkan dipukul, fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa saqalain, maka berteriaklah yang dipukul ini dengan teriakan yang sangat-sangat kuat, hingga semua orang dengar, melainkan manusia dengan jin sahaja tak dengar. Subhanallah. Jadi ini warid dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dan ini warid dalam hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain, bila ditanya orang mukmin, siapakah baginda, didatangkan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang mukmin ini bila ditanya tentang Nabi Muhammad, dia kata, dia Muhammad ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan utusannya. Maka kata kedua-dua malaikat ini dalam riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Hibban, kata malaikat ini, in kunna la na'lamu annaka la taqulu dzalik, kami dah maklum dah, beginilah kamu akan jawab. Maka yufsahu lahu fi qabrihi 70 'ama, kubur dia tu diluaskan 70 hasta kali 70 hasta.
diluaskan sejauh mata memandang. Allahu akbar. Dan didatangkan cahaya syurga ke kubur dia. Maka disinarkan kuburnya seperti malam purnama seperti pada malam purnama. Jadi orang di saat kubur-kubur orang lain ni gelap gelita dan terazab dan sepi, kubur dia tu dimeriahkan dengan cahaya yang bak bulan purnama, yang bagaikan bulan purnama. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka malaikat kata kepada si mati ini, orang mukmin yang sempurna imannya, fanam fayanamu kanaumil arus alladhi la yuqidhuhu illa ahabba ahlihi hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dhalik. Kata malaikat ini, tidurlah. Maka orang ni dia boleh tidur dalam kubur selesa, boleh tidur seperti mana tidurnya pengantin, yang tidak dikejutkan, melainkan orang yang paling dia sayangi dari kalangan ahli keluarganya, hinggalah dia dihidupkan kembali daripada tempat tersebut, sehinggalah dia dibangkitkan keluar daripada kubur. Ini kalau orang mukmin yang ia sempurna iman. Orang munafik, fa in kana munafiqan, kalau dia munafik dalam akidah. Munafik akidah ni maknanya dia kufur dari sudut dalamnya, dia menyembunyikan kekufuran, dia menzahirkan keislaman. Dia ni kafir tapi dia solat di belakang Nabi, dia baca Al-Quran. Ataupun sekarang ini dia macam itu, dia datang ke masjid, dia baca Al-Quran, tapi dia tak beriman dengan apa-apa. Dia tak beriman dengan Allah, dia tak beriman dengan malaikat. Ini dia panggil munafik. Adapun yang disebut di dalam hadis, sekiranya berjanji dia tak tepat janji, jika sekiranya diberikan amanah dia khianat, jika dia bergaduh dia melampaui batasan, itu munafik yang dalam amal ibad, dalam amalan. So ada dua jenis munafik ni. Munafik amalan ni pelaku dia muslim tapi pendosa. Adapun munafik i'tiqad, macam munafik di zaman Rasulullah, mereka ini kafir dan mereka ini ditempatkan di neraka yang paling bawah sekali sebab kafir. Mereka ini iaitulah yang menyembunyikan kekufurannya dan mereka menzahirkan keislamannya. Ini macam golongan orientalis yang datang tukar nama, kan? Jadi tuan-tuan, orang-orang yang munafik ni dia kata apa? La adri, saya tidak tahu. Kuntu asma'un nasa yaquluna syai'an fa kuntu aqulu. Dalam riwayat ni pun dia kata macam tu juga. Dia kata saya ada dengar orang cakap tentang dia begini-begini tentang Nabi, maka saya pun kata macam mereka. Maknanya tak beriman dengan Nabi ni. Fayaqulani lahu, maka dua-dua malaikat ni dia kata kepada dia, in kunna lana'lamu annaka lataqulu dhalik, kami dah tahu kamu akan bercakap bersesuaian dengan i'tiqad kamu masa duduk di atas dunia dulu. Macam inilah i'tiqad kamu atas dunia dulu. Thumma yuqalu lil ardi ilta'imi fatalta'imu alaihi, maka dikatakan malaikat ini, Allah Ta'ala perintahkan bumi ini supaya sempitkan bumi kepadanya. Maknanya bumi itu disempitkan. Sempit ni tuan-tuan, dia kalau bulu lembut lah. Ni tanah dengan batu ni. Duduk dalam kubur, bayangkan kita duduk situ lah. Bayangkan disempitkan kubur. Yang himpit kita ni, yang himpit tulang, kita ni tulang, kita ni daging. Yang himpit kita ni tanah dan batu ni. Maka sakit tak sakit, bayangkan je lah. Hatta takhtalifa adla'u, sekira-kira dihimpit sampai sempit ni, sehingga tulang belulang rusuk ni, tulang rusuk ni jadi berseragah. Tulang rusuk ni dia jadi berseragah. Yang kanan ni masuk dalam hak kiri ni. Dan macam itulah dia diazab sampailah dia dihidupkan kembali daripada tempatnya. Orang kafir diazab sampai
jauh. Sampai bila? Sampai dia dihidupkan kembali. Adapun orang mukmin, kalau dia pendosa, diazab di dalam kubur selama 7 hari. Selama 7 hari, seperti mana disebut di dalam setengah asar dan setengah riwayat-riwayat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahaskan ini tentang azab kubur sebelum ini dengan kenikmatan kubur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila duduk dalam kubur ni, dari sudut dapat nikmat dan juga dapat siksa, dua-dua dapat rasa. Jasad dapat rasa dan juga roh dapat jasa. Jangan kata roh je dapat, jasad tak dapat. Walaupun kamu tak nampak jasad tu apa-apa padanya. Saya contoh Fir'aun sekarang duduk di keramik kan, tak nampak apa-apa padanya, ketahuilah jasadnya terseksa dan juga rohnya terseksa, kerana ia termasuk dalam perkara yang ghaib. Dan roh ni diazab dan dia akan duduk dalam kubur selagi mana jasad tu belum lagi repuk. Maknanya dia diseksa, roh dengan jasad ni akan diseksa sehingga jasad masih lagi ada, sehingga dia reput. Bila dia reput, barulah roh akan tinggalkan dia. Bila orang tu mati, keluar roh daripada jasad, betul? Maka bila orang mula tinggalkan si mati daripada kubur, di sini kubur, roh dia dikembalikan untuk diberi nikmat ataupun nak diazab. Sehinggalah kata para ulama, kalau sekiranya roh dia diazab, maka diazab selagi ada jasad, maka roh pun rasa juga. Sehinggalah binasa jasad itu, barulah roh tinggalkan jasad. Subhanallah. Adapun nikmat di dalam kubur ni adalah untuk orang mukmin yang bertakwa sahaja. Hanya untuk orang mukmin. Nikmat dalam kubur ni dia hanya untuk orang mukmin yang sempurna imannya. Maknanya apa? Yang melaksanakan segala kefarduan dan dia tinggalkan segala dosa. Hak ni baru dapat nikmat di dalam kubur. Kalau tak, mukmin yang tidak macam ini, dia tidak akan dapat nikmat di dalam kubur. Dan ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa sanatuh, fa idza faraqa ad-dunya faraqa as-sijna was sanata. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan kesusahannya. Atas dunia ni itu penjara bagi orang mukmin. Hak ni tak boleh buat, hak ni tak boleh buat, kan? Yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, dan kesusahan baginya orang mukmin di dunia macam itu. Bila dia tinggalkan dunia, mati, maka dia meninggalkan penjara tersebut, makna bebas, dan tidak ada lagi kesulitan. Maknanya orang yang mukmin yang sempurna imannya di dalam kubur dapat nikmat, tidak lagi dapat siksaan. Tidak lagi. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan kata ulama, idza baliyal jasadu kulluhu wa lam yabqa illa adbazana. Bila jasad ni dalam kubur, kita bila masuk dalam kubur, ketahuilah bahawa jasad manusia ini sebahagiannya akan binasa, semuanya akan binasa. Badan kita tu dia akan binasa semuanya, dan tidak akan kekal daripada badan ini apa-apa melainkan satu juzuk saja. Satu juzuk ni dia tak binasa. Apa dia juzuk daripada badan kita? Kalau dimakan oleh tanah, tak binasa. Namanya ajbuz zanab. Namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab, pernah dengar ke nama ajbuz zanab? Dia ni tulang. Dia ada dekat tulang mungging, tulang punggung tu, hak ujung tu, saiznya seperti biji sawi, kecil dia tu.
Yang ni kalau dibom, badan hancur, tulang kecil ni dia tak hancur ni. Kalau bom macam mana sekalipun tak hancur. Mana kalau mati dalam laut ke, jatuh daripada bukit ke, terhempah ke mana-mana, yang ni dia tidak hancur. Dengan peredaran masa pun dia tak hancur ni. Yang ini ni Allah mengkehendaki ianya kekal. Tulang besar dia saiz biji sawi, duduk di hujung tulang punggung tu. Yang ini tuan-tuan, daripada makhluk ni lah, daripada tulang hak kecil ni lah nanti dibangkitkan manusia daripada yang ini. Nama dia apa? Ajbuz zanab. Nama tulang tu Ajbuz zanab. Dan roh orang mukmin tuan-tuan, kalau orang mukmin mati, roh dia ke mana? Orang mukmin kalau dia mati, roh dia dapat nikmat terus. Roh orang mukmin yang bertakwa kita maksudkan di sini, yang laksanakan segala yang wajib, dia tinggalkan yang haram, roh dia terus ke syurga. Dalam hadis, roh dia ini akan berada, kalau dia mati syahid, roh dia itu akan ada dalam hausalah burung. Hausalah burung ni tuan-tuan, pada badan dia ni ada satu tempat sifat makanan, panggil apa? Dekat leher dia. Maka nanti ruh orang mukmin yang dia mati syahid, orang yang mati syahid, dia akan ada di situ dan burung itu bawa dia dapatkan nikmat syurga. Ini warid dalam hadis Rasulullah. Adapun kalau dia ini orang mukmin yang dia di kalangan waliullah, Allah Ta'ala angkat dia jadi Habibullah, orang yang Allah redha, dia ni waliullah, martabatnya tinggi, maka ruhnya itu jadi burung dan pergi ke syurga dan dapat nikmat daripadanya. Maknanya naik terus ke langit dan sampai ke syurga sehingga dapat nikmat walaupun dia di dalam kubur. Jadi orang tanya, dah kalau roh dapat nikmat, jasad dapat ke tak? Maka di sini kata ulama, jawabnya, kamu kalau duduk di dunia ini, matahari terbit, kamu dapat tak manfaat daripada matahari? Matahari dekat ke jauh kita? Jauh kan? Baik, cahaya matahari sampai tak ke kita? Sampai. Macam itulah juga ruh tadi. Kata ulama, walaupun dia masuk dalam syurga dan dia dapat nikmat daripadanya, maka dapatlah jasad di kubur itu merasai kenikmatan itu walaupun dia dikubur. Itu jawapan ulama terhadap riwayat-riwayat hadis tentang ruh orang yang mati syahid dan juga ruh para awliya Allah tabaraka wa taala. Habis. Adapun ruh pelaku dosa di kalangan muslimin, orang yang buat dosa, dia buat dosa besar dan dia tak taubat daripada dosa-dosa besar dia. Ruh dia lagu mana? Setelah binasa jasad, maka ruh dia berada di antara langit dan bumi. Tak ke mana? Ruh dia berada di antara langit dan bumi. Dan setengah daripada mereka itu ruh dia berada di langit pertama. Ada setengah daripada mereka itu ruh dia di langit yang pertama. Lepas tu ruh orang kafir ke mana? Kata ulama kita, ruh orang kafir ini setelah jasadnya binasa, maka ruh dia terus turun ke Sijjin. Sijjin ini tempat yang ada di bawah bumi ini, yang paling bawah sebelum neraka. Betul, neraka yang berada di bawah bumi. So kita ni di atas wajhil ardi al-ula. Kita sekarang ni duduk di atas bumi yang pertama. Di bawah kita ada ardus tsaniyah, bumi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan di bawahnya ada neraka. Maka satu tempat dalam neraka namanya Sijjin. Bila seseorang kafir ini mati, setelah jasadnya disiksa dan binasa jasad dia, ruh dia ke mana pergi? Ruh dia dimasukkan ke dalam Sijjin, iaitu bumi yang ketujuh.
wa amma asy-syuhada fatas'adu arwahuhum fawran ila al-jannah. Adapun orang yang mati syahid, maka ruh-ruh mereka ini terus naik ke langit dan terus sampai ke syurga. Baik, siapa yang tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir? Dikecualikan daripada pertanyaan kubur. Antaranya ialah antaranya ialah anbiya, para anbiya. Semua para anbiya 124,000 tidak dipersoalkan dengan soalan kubur. Yang kedua ialah asy-syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, yakni mati syahid dalam peperangan, maka tidak dipersoalkan dengan soalan kubur, tuan-tuan. Dan yang ketiga at-tiflu. At-tiflu ni maknanya kanak-kanak yang mati tanpa sebelum dia balik. Kanak-kanak yang mati sebelum dia balik, yang ini tuan-tuan tidak disoal di dalam kubur. Macam mana nak disoal di dalam kubur begitu jumlah manusia ramai daripada permulaan Nabi Adam sehingga ke akhir dunia? Ramai tak orang? Ramai. Lepas tu bukankah yang tanya soalan kubur ni dua malaikat munkar dan nakir? Jadi ulama bahas, kalau sekiranya mati bila nak persoalan kubur ni, pertanyaan kubur ni, bukankah bilangan yang mati itu ramai? Maka macam mana ni? Malaikat ada dua je. Maka jawabnya Al-Halimi, dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama Al-Halimi. Dia ni di kalangan mujtahid dalam mazhab Al-Halimi. Dia kata inna ashbaha an yakuna malaikatus su'ali jama'atan katsira. Malaikat yang nama munkar dan nakir ni banyak. Setiap orang datang munkar dan nakir, setiap orang datang munkar dan nakir, setiap orang datang munkar dan nakir. Maknanya setiap yang dia ada kumpulan mereka ni munkar dan nakir lagi. Jadi malaikat tu dia bukan dua je lah. Dia ada malaikat yang dia akan datang kepada setiap orang ni. Setiap malaikat itu namanya munkar dan nakir. Macam tu jawabnya Halimi. Jadi setengah daripada mereka itu ada namanya munkar, setengah daripada mereka itu namanya nakir. Dia bukan dua malaikat je. Fayub'atsu ila kulli mayyitin isnan. Maka setiap mayat diutuskan dua-dua. Setiap mayat itu akan datang kepadanya dua malaikat yang setiap satu namanya munkar, satu lagi namanya nakir. Jadi tuan-tuan, ini yang kita bahas tentang apa tu? Azab kubur dan kenikmatan kubur. Wa su'alul malakaini munkarin wa nakir. Dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, hanya yang kita dah bahas tadi. Wal malaikatu, dan wajib kita beriman dengan adanya malaikat. Wajib. Mengingkari ada malaikat ini kufur, murtad. Tetapi wajib kita meyakini tentang malaikat ini, maknanya kita meyakini kewujudan mereka. Mereka ni ada. Bilangan mereka ni ramai ke tak ramai? Ramai. Sebanyak mana bilangan mereka? Kata ulama, tidak terhitung banyaknya. Macam mana bilangan-bilangan titisan air hujan itu banyak, maka bilangan-bilangan malaikat itu teramat banyak. La yuhsihim illallah. Tidak ada yang dapat mengetahuinya malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Malaikat ini Allah Ta'ala jadikan mereka daripada jisim yang halus, lebih halus daripada udara. Apa makna lebih halus daripada udara? Dia diciptakan daripada cahaya dan jisimnya lebih halus daripada udara. Maknanya kalau udara kita rasa lagi sejuk, ekor sejuk, kita keluar tengah hari tadi rasa panas kat luar kan. Jadi udara ni kita rasa sejuk, kita rasa panas. Tapi malaikat, warid dalam hadis mereka ini menghadiri majlis-majlis ilmu,
kita dapat rasa tak kehadiran mereka? Tak dapat rasa. Kerana jisim mereka itu sangat-sangat halus. Maka ini maksudnya kata para ulama. Dan malaikat yatashakkaluna, mereka ini boleh ubah daripada kejadian mereka yang asal kepada rupa bentuk yang lain, tapi dalam rupa bentuk yang dihormati. Bukan anjing, bukan khinzir, tak. Dan malaikat ini mereka ini bukan lelaki dan bukan perempuan. Tak boleh kata malaikat itu lelaki, tak boleh kata malaikat itu perempuan. So the angel tak boleh seseorang tu dia kata the angel is the girl. Tak boleh dia kata malaikat itu dia perempuan, tak boleh. Di sini saya selalu ingatkan dengan kartun yang ditayangkan untuk anak-anak, yang mana mereka tunjukkan dalam bentuk pari-pari, and then dia kata ini adalah malaikat. Anak-anak kita yang tengok ni kena beri ingatan, kata ni bukan malaikat. Kena sebut kepada dia, ini bukan malaikat. Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Kalau dia pegang sampai ke besar yang itu adalah malaikat, dia besar balik sebagai murtad, kata ulama. Jadi dipesan kepada, sebab itulah apa-apa yang kita nak bagi ke anak kita, kita tapis supaya dia tidak beriktikad dengan iktikad yang yang langsung dari yang dihidangkan dalam internet itulah. Kalau kita pergi bercuti di Eropah, setengah tempat tuan, dia lukis, dia buat patung perempuan, and then dia tulis, dia buat label, this is the angel, dia kata, kan? Jadi itu hati-hatilah, itu bukan malaikat, itu karut-marut tu. Yang tu tak boleh meyakininya. Meyakininya itu adalah malaikat adalah kekufuran. Maka warid dalam Quran dan hadis, malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan. Orang tanya, hadis Jibril Ustaz, kan ada disebut bahawa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak Jibril itu macam seorang lelaki datang kepada Nabi, sahabat tak mengenali mereka itu, muka dia itu seperti Dahyah Al-Kalbi dekatnya. Maka jawabnya, malaikat itu dia boleh mengubah bentuknya yang asal kepada rupa bentuk yang lain. Tetapi dan dia boleh ubah bentuknya seperti orang lelaki, tetapi tanpa alat kemaluan lelaki. Itu yang perlu kita faham. Dan mereka tidak akan mengubah bentuknya yang asal dengan rupa bentuk perempuan. Tidak. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lihat Jibril dalam rupa bentuk yang asal ketika di Bukit Ajiat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lihat Jibril 2 kali. Pertama di Bukit Ajiat, yang sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lihat dia ketika peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Dua-dua peristiwa ni Nabi lihat dalam bentuk yang asal. Cuma pada kali yang pertama Rasulullah first time tengok, terkejut. Bila tengok Jibril kata, mintalah daripada Allah supaya perlihatkan diri saya dalam rupa bentuk yang asal. Maka Nabi buat doa supaya Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah Jibril dalam rupa bentuk yang asal. Maka bila dia lihat, terkejut. Bila terkejut tu dia jatuh pingsan. Dan Jibril dia tukar bentuknya yang dari asal ke rupa bentuk seorang lelaki tanpa alat kemaluan lelaki. Lalu didakapnya Rasulullah, dipeluknya Rasulullah. Maka ditanya kepada Rasulullah, kenapa? Maka kata Rasulullah, saya tak sangka Allah menciptakan makhluk sebesar kamu, Jibril. Lalu kata Jibril, saya ni Allah ciptakan saya dengan 600 sayap. Ini bukti bahawa malaikat itu Allah Ta'ala jadikan dia dengan ada sayap. Dan saya ni Allah ciptakan saya ni dengan 600 sayap. Malam ini yang kamu nampak di Bukit Ajiat, kamu nampak Jibril, saya hanya buka 2 sayap. 2 sayap yang dia buka tu tutup timur dan barat. 2 sayap tu tutup timur dan barat. Dia tak buka lagi 600 semua sayap-sayap dia lagi. Dan kata Jibril,
saya ada saudara saya namanya Mikail. Semua sayap-sayap saya yang 600 ini seperti satu sayap yang ada padanya. Dia ada 600 sayap. Semua sayap-sayap saya ini sama dengan satu sayap dia daripada 600 sayap ni. Allahu Akbar. Betapa besarnya Mikail itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu kali pertama Rasulullah lihat. Dan pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah lihat kali kedua, tapi Rasulullah tidak pingsan. Nabi telah dikuatkan dengan pengalaman yang pertama melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak melakukan dosa. Dosa besar? Tak buat. Dosa kecil? Tak buat. Dosa kufur? Apatah lagi? Tak buat. Jadi para malaikat ini mereka melaksanakan segala perintah Allah, dan tidak ada di kalangan mereka yang jatuh di dalam dosa. Tak ada. Maka semua malaikat macam itu. Hatta Harut dan Marut? Na'am. Hatta Harut dan Marut. Bukankah dua-dua malaikat ini diturunkan ke bumi? Ya. Dua-dua malaikat ini disebut dalam Al-Quran diturunkan di bumi ini. Kenapa? Jawabnya dalam Quran, bahawa dua-dua ini mengajarkan manusia di saat manusia ada orang yang nabi, fake nabi, orang yang mendakwa dirinya nabi, tapi yang dia keluarkan daripada perkara yang keluar daripadanya ialah sihir, bukan mukjizat. Maka dia turun dan dia mengajarkan sihir supaya orang tahu ini sihir, bukan mukjizat. Itu je. Bukan supaya mempraktikkannya, dan supaya kita membezakan di antara sihir dan juga ahlinya, dan manakah mukjizat dan dia ada yang keluar daripada Nabi. Maka tuan-tuan, itu tujuannya. Bukan Harut dan Marut seperti mana kisah sebahagian orang tentang Harut dan Marut ini. Dua-dua ni diturunkan, dipasangkan dengan hawa nafsu. Lalu jumpa dia dengan seorang perempuan namanya Zuhrah. Lalu dia buat zina dengan Zuhrah, dan dikatakan dia bunuh anaknya ataupun dibunuh bapanya. Maka ini kisah ini Karut Marut. Itu yang kita panggil kisah Harut Marut tu. Kisah Karut Marut. Jadi tak boleh kita ambil ini kisah, ada dalam internet, ada dalam setengah buku pun ada. Jadi ini kisah ini tak boleh diambil sahih. Tak boleh kata ini sahih. Tak boleh ambil dia pegang kisah ini. Tak boleh. Ini kisah Israiliyat. Dan dia tambah lagi kisah ini. Dia kata malaikat itu, yang dua malaikat Harut dan Marut ini diberi balasan di dunia, diikat dia di telaga Barghus di Yaman, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas sampai hari kiamat. Dan perempuan Zuhrah yang dia buat zina dengannya itu Allah tukar konon-kononnya jadi bintang namanya Zuhrah sekarang ni di langit. Koho karut lah tu. Itu kisah dia. Kisah ini kisah Karut Marut. Hinggalah hari ini orang Melayu kalau nak cerita, orang cerita tentang cerita mitos, cerita orang yang Karut, cerita yang tak boleh kita terima lah, maka dinamakan kisah itu Karut Marut. Nisbah kepada kisah orang duk cerita tentang Harut dan Marut. Kisah itu tak warid pun secara sahih tentang dua-dua malaikat tersebut. Jadi itu tentang malaikat. Wajib kita percaya malaikat macam inilah. Dan wajib kita meyakini tentang adanya anbiya dan kitab-kitabnya. Tentang anbiya ni kita dah sebut sebelum ini, tentang anbiya detail. Dan juga tentang kitab-kitab ini pun kita dah sebut sebelum ini. Kita takkan ulang syarahan dia. Wal qiyamatu, dan wajib kita meyakini tentang hari kiamat. Jadi insya-Allah hari kiamat ini kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah sampai di sini pada malam ini. Qulu qawli hadha, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.